Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang kepada semua tahun 5. Hari ni ada hari apa? Hari Rabu. Subjek kita hari ni adalah subjek akidah, iaitu boleh kita panggil juga dengan tauhid. Okey. Semua boleh buka buku akidah, okey. Dan buka muka surat 7, iaitu pelajaran yang pertama. Sifat iradah, iaitu sifat Allah. Sifat yang pertama adalah sifat iradah. Okey, hari ini kita nak belajar pengertian sifat iradah. Apa itu sifat iradah pada Allah? Okey, iradah ialah berkehendak. Iradah apa? Berkehendak. Allah itu bersifat berkehendak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu, tanpa pertolongan dengan sesuatu, tanpa ada tulang belakang, tanpa bersandarkan pada sesuatu, sebab Allah berdiri dengan sendiri dan dia berkehendak melakukan semua perkara. Okey, tetapi kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak manusia agak terbatas. Sebab apa yang manusia nak, dia berkehendak kepada Allah. Kalau Allah kata kun, maka fayakun lah apa yang manusia hendak tu. Tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Kalau Allah kata kun, fayakun, berlakulah sesuatu tu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat lemah dan mampu mencipta alam ini. Siapa yang cipta alam ni? Siapa yang cipta bumi ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah tu, ya. Okey, kita tengok dalil nakli yang mengatakan Allah tu bersifat iradah. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau, maka terus benda itu menjadi. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Dalil akli. Dalil akli kepada sifat iradah Allah itu. Yang pertama, semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Contoh diri kita sendiri ni. Siapa yang jadikan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, nescaya mereka akan dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Okey. Yang ketiga, mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat karahah, terpaksa, kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dalil akli. Okey. Firman Allah lagi yang kat bawah tu, kita tengok. Fa'alun lima yurid. Maksudnya, surah Buruj ayat 60. Maksudnya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak. Okey, kita tengok hukum. Apa hukum kita sebagai manusia ataupun hamba Allah ini mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, umat Islam wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini ada bersifat iradah, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu, tanpa disuruh, tanpa dipaksa dengan sesuatu. Allah kata dia nak berkehendak, maka jadilah. Contoh dalam surah Yasin tadi,
kun fayakun, maka jadilah. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat karahah ataupun terpaksa. Itulah hukum kita mempercayai sifat iradah. Okey. Apa hukum dia? Wajib. Kita sebagai umat Islam wajib kena yakin, kena percaya yang Allah ni dia bersifat iradah, kan? Okey, yang seterusnya kita tengok kesan. Apa kesan kita mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, meningkatkan keimanan. Iman siapa? Iman kita sebagai manusia. Bila kita percaya yang Allah tu bersifat berkehendak akan sesuatu, maka kita takut nak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Jadi kita lakukan perkara-perkara yang baik. Jadi dia akan meningkatkan keimanan kita. Lakukan perkara yang baik. Tak nak tinggal solat, tak nak tinggal puasa, tak nak tinggal 5 rukun iman, rukun Islam tu kan. Okey. Yang seterusnya, redha di atas ketentuan Allah. Redha apa yang Allah jadikan, apa yang Allah tentukan keadaan kita, nasib kita tu, qada dan qadar tu, semuanya daripada Allah. Kita kena redha. Sebab apa yang Allah jadikan sesuatu tu, itu adalah terbaik untuk kita sebagai seorang manusia. Okey, seterusnya berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Okey, mempunyai keyakinan diri dan sabar menghadapi cabaran. Okey, untuk pelajaran hari ini kita hanya belajar pengertian iradah. Pelajaran 1 kemudian dalil, kemudian hukum mempercayai sifat iradah dan juga kesan mempercayai sifat iradah. Okey, itu saja untuk hari ini.